Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah SWT. Video pada kali ini adalah untuk kita belajar bagaimana untuk kita mengira satu lagi bentuk cukai, iaitu cukai yang kedua. Di mana semalam kita telah belajar cukai yang pertama, iaitu cukai pendapatan. Hari ini adalah cukai yang kedua. Kita akan belajar iaitu pengiraan cukai jalan. Jadi saya ulang semula tentang cukai jalan. Okey, yang pertama cukai jalan ni dikenakan ke atas pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan bermotor dan pembayarannya mesti dibuat sebelum tamat tempoh 1 tahun. Kenderaan dengan cukai yang tamat tempoh lebih daripada 1 tahun, dia perlu membuat pemeriksaan kenderaan di pusat pemeriksaan kenderaan berkomputer iaitu di Puspakom, dan laporan daripada Puspakom dan juga bayaran cukai akan dihantar ke Jabatan Pengangkutan Jalan Raya ataupun JPJ untuk mengaktifkan semula cukai jalan yang telah tamat tempoh tadi. Dan cukai jalan, jika cukai jalan tidak dibayar, kenderaan tidak boleh digunakan di atas jalan raya, dan pengutip cukai jalan adalah JPJ. Jadi bagaimana kita nak kira cukai jalan, iaitu cukai jalan ni dikira berdasarkan kepada kadar cukai yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan. Yang pertama, cukai jalan ini dikenakan berdasarkan kepada kapasiti enjin. Okey, mungkin ada kenderaan kapasiti enjinnya adalah 800 cc. Jadi kalau 800 cc ni untuk kereta kita tengok di sinilah. 1000 cc dan ke bawah iaitu dia kena RM20. Okey, dan kadar progresif tak ada. Okey. Okey, kalau katakan kereta 1500 cc. Okey, kalau kereta 1500 cc kat mana kita nak tengok? Iaitu kita tengok di sini. Di antara 1400 cc sehingga 1600 cc, kadar asasnya adalah RM90. Okey. Okey, kalau katakan 1600 cc, di mana kita nak tengok sama juga di sini. Okey, kalau 1800 di sini. Ada kenderaan 2000 cc, jadi dia tengok di sini. Okey, dan sebagainya. Okey. Jadi hari ini bagaimana kita nak kira cukai jalan tersebut dengan menggunakan jadual kadar cukai jalan. Okey. Jadi jadual cukai jalan yang dikeluarkan ni berbeza di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Jadi saya masukkan dalam modul tu jadual kadar cukai jalan di Semenanjung bagi motosikal dan juga kenderaan persendirian. Begitu juga saya masukkan juga kadar cukai jalan di Sabah Sarawak bagi kenderaan motosikal dan juga kenderaan kereta persendirian. Okey, jadi anda boleh semak di situ semasa membuat latih 2B nanti, iaitu pada muka surat 22. Pada muka surat 22. Okey. Jadi kita hari ini kita akan tumpukan kepada bagaimana nak mengira cukai jalan. Okey, kita tengok contoh. Okey. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan motosikal di Sabah dan Sarawak. Okey, diberi satu jadual kadar cukai di Sabah Sarawak, jadual kadar cukai motosikal. Okey, Encik Chong mempunyai sebuah motosikal kegunaan persendirian di Sarawak dengan kapasiti enjin 260 cc. Jadi apabila 260 cc kita tengok di sinilah. Jadi dia terletak pada banjaran 251 cc hingga 500 cc. Okey.
Jadi dia kena bayar kadar asas sebanyak RM30 tetapi tiada kadar progresif. Jadi bayaran untuk cukai jalan motosikalnya hanyalah RM30. Okey, kita lihat contoh yang kedua. Jadual di bawah menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian di Semenanjung, Malaysia. Okey. Jadi kat sini ada kapasiti enjin dia. Kemudian ada kadar asas dan juga kadar progresif. Okey. Perlu kita ingat bahawa pembayaran cukai jalan ni bergantung sepenuhnya kepada kapasiti enjin. Okey. Dan juga jenis kenderaan. Okey. Yang ini adalah untuk kenderaan kereta persendirian. Okey. Okey. Alan memiliki 2 buah kereta kegunaan persendirian di Melaka. Maknanya kita akan guna jadual Semenanjung, Malaysia. Okey, jadual kadar cukai di Semenanjung, Malaysia. Kapasiti enjin masing-masing 859 cc. Jadi 859 cc kita tengok di sinilah. Okey, 1000 cc dan ke bawah. Jadi dia kena bayar sebanyak RM20. Tiada kadar progresif. Okey, kalau 1977 cc, okey, kat mana kita nak tengok? Iaitu kita tengok di sini. Okey, maknanya di sini dia kena bayar kadar asas 200 dan juga kadar progresif 50% setiap cc melebihi 1800. Okey, jadi kita lihat kenderaannya 1997. Jadi kalau 1997 dia kena bayar yang ini kadar cukai asas okey 280. Kemudian kadar cukai progresifnya tadi cc-nya 1997 kita tolakkan dengan 1800 kat sini. Okey, yang ini Jadi kita dapat 197, kita darabkan dengan 5%. Yang ini. Okey. Okey, jadi kita akan dapat ialah RM98.5. Ini kadar cukai progresif, ini kadar cukai asas. Okey, jadi kita tambahkan maka kita dapat RM378.5. Okey, saya tunjukkan lagi satu contoh. Okey. Yang seterusnya nanti anda akan buat Okey, saya ambil contoh yang pertama. Okey, Fakir mempunyai sebuah motosikal 250 cc. Okey. Dan juga sebuah kereta 1860 cc. Okey, tengok motosikal dulu. Okey, kalau 250 cc di mana tempatnya? Iaitu 250 cc sini. Jadi dia kena bayar RM50. Okey. Jadi dia kena bayar kadar asas saja, kadar progresif dia tak perlu bayar. Okey, sebab tak ada di sini kan. Okey. Jadi untuk motosikal motosikal 250 cc, jadi dia kena bayar cukai sebanyak RM50. Okey, selesai. Okey, sekarang untuk yang kedua adalah kereta dia. Okey, 1860 cc. Jadi kereta kapasiti enjin 1860 cc. Jadi untuk kereta kita tengok pada jadual kereta. Okey. Jadi kalau 1860 cc bermaksud terletak di sini. Okey. 1860 cc. Jadi dia kena bayar kadar asas adalah 280. Jadi kat sini kadar asas sama dengan RM280. Itu kadar asas dia. Okey, kita kira pula kadar progresif dia. Okey, kadar progresif tu kita tolakkan dulu sisi kenderaan dia 1860. Kemudian kita tolak, bukan tolak yang ini Okey, kita tolak yang ini. 1800.
Kita darabkan dengan kadar cukainya ialah 5%. Jadi 0.5. Kosong. Okey. Jadi kita akan dapat sama dengan, okey, yang ini kita tolakkan. Kita akan dapat 60. Kita darabkan dengan 0.50. Okey. Jadi berapa kita dapat? Iaitu sama dengan RM30. Okey. RM30. Jadi cukai jalan sama dengan cukai asas tadi, kadar asas RM280, kemudian ditambahkan dengan RM30. Jadi semua sekali dia kena bayar RM310. Okey. Baik. Saya bagi satu lagi contoh, iaitu Farid memiliki sebuah kereta persendirian di Kelantan dengan kapasiti enjin 2,400. Okey, jadi kat sini kapasiti enjin sama dengan 2400. Okey. Baik, daripada jadual pada muka surat 21, okey, pada modul anda tu pada muka surat 21 anda lihat banjaran untuk kapasiti enjin 2400 iaitu terletak di antara 2001 cc hingga 2500. Jadi anda lihat yang itu. Jadi kadar asas, okey, yang ditulis di situ adalah RM380. Maknanya RM380 ni untuk kadar asas. Okay, kadar progresif, okay, kita tolakkan baki dia, okay, iaitu 2400. Kita tolakkan dengan bakinya adalah 2000. Okey, didarabkan dengan kadar yang dikenakan RM1. Okey. Jadi kita akan dapat di sini adalah 400 didarab RM RM1 sama dengan RM RM400. Ini kadar progresif. Yang ini kadar asas. Jadi cukai jalan kita tambahkan kedua-duanya. Sama dengan RM380 tambah RM400. Jadi semua sekali adalah RM780. Selesai. Baik. Latihan yang saya nak anda buat adalah soalan 3. Okey, soalan nombor 4. Okey. Soalan nombor 6 dan juga soalan nombor 7. Okey. Okey. Untuk video minggu depan, okey, saya akan ajar anda bagaimana untuk nak mengira okey cukai-cukai yang lain, misalnya mengira cukai pintu. Okey, kita mengira cukai cukai pintu ni juga dinama sebagai cukai taksiran, cukai tanah, okey, dan juga cukai jualan dan perkhidmatan. Okey. Sekian saja video kali ini. Moga video kali ini dapat membantu anda untuk menjawab soalan-soalan peperiksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.